Dah. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibn Aqil bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim, yang bermaksud kul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Lam yalid wa lam yulad, ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul islami afdal, ayul amalil afdal. Qala imanu billahi wa rasulihi. Qila thumma madha? Qala al jihadu fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjun mabrurun, atau kama qala, rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam. Ayul amali afdal, yang manakah yang paling utama? Qala, maka jawabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanu billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, lalu ditanya lagi, summa madza, lalu apa? Selepas dah beriman pada Allah, beriman pada Rasul, apa lagi yang lagi utama? Sahabat tanya. Maka jawab Nabi, qala al jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Al-jihadu fi sabilillah ni, jihad ni ada dua. Satu yang disebut dengan jihad qital. Jihad qital, qital tu maknanya bunuh. Jihad bunuh. Jihad dengan peperangan angkat senjata. Jihad ni asal katanya jahada. Jahada tu maknanya sungguh. Jihad maknanya bersungguh-sungguh mengangkat senjata demi untuk mempertahankan Islam. Itu dipanggil jihad qital. Jihad yang kedua, jihadul ilmi, yakni bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Itu juga termasuk di dalam al-jihadu fi sabilillah, yakni bersungguh-sungguh berjuang
di dalam jalan Allah. Sabil artinya jalan. Al-jihadu fi sabilillah. Al-jihad bersungguh-sungguh fi pada sabil jalan. Li bagi Allah. Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama Allah. Kerana ilmu ini kata ulama diibaratkan seperti pedang. Seperti mana pedang boleh mencantaskan pedang musuh. Pedang Islam. Pedang kita boleh mencantaskan pedang musuh. Begitu juga ilmu yang hebat ibarat ilmu yang tajam seperti tajamnya pedang. Maka ilmu yang hebat boleh mencantas akan hujah musuh. Jadi itulah di keadaan kita pada hari ini. Kita lihat kepada waqi'. Di mana kalau kita bandingkan dengan waqi' keadaan yang berlaku di Palestin, di Iraq, Syria dan sebagainya, itu jihadnya dengan mengangkat senjata, pedang. Adapun waqi' di tempat kita ni bukan dengan perang angkat senjata, tapi kita berperang dengan hujah. Maka tak dapat tidak kita perlu mendalami ilmu agama untuk menguatkan Islam. Itu antara, sebab itulah kata Imam Ghazali, tajdidun niat, perbaharui niat. Betulkan niat kita dalam mengaji ni, bukan semata-mata untuk kita nak jadi orang alim, nak berbangga-bangga supaya kita nampak orang diri kita lebih hebat daripada orang lain. Tidak. Tapi ada pun tujuan kita mengaji, pertama sekali untuk menghidupkan ruh Islam, untuk menolong agama Allah, untuk menolong memenangkan akan agama Allah dengan cara mendalami ilmunya dengan mencantas akan hujah-hujah lawan, hujah-hujah musuh. Maka Islam akan tertegak, Islam akan nampak kebenarannya. Maka itulah tujuan pengajian. Dan seterusnya lah bahagian amal untuk kita semua, insya-Allah. Moga-moga apa yang kita lakukan ini dikira di sisi Allah sebagai ilmu yang termasuk di dalam hadis yang disebut sebagai jihad fi sabilillah. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, qila thumma madza, lagi apa? Kemudian apa? Lepas dah jihad fi sabilillah benda? Maka jawab baginda Nabi SAW, qala hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Maknanya sini kalau ikut turutan daripada hadis ni, pertama sekali iman pada Allah dan Rasul. Nombor 2 jihad fi sabilillah. Nombor 3 baru haji yang mabrur, hajjun mabrurun. Nah, tapi kadang-kadang setengah kita salah faham, salah sangka, kita lebih mengejar atau mementingkan haji yang mabrur dan membelakangkan akan jihad fi sabilillah. Membelakangkan perjuangan untuk menolong menegakkan akan agama Allah. Takut-takut haji kita tak jadi mabrur, tapi takut-takut haji itu akan jadi haji yang mardud. Mardud artinya haji yang tertolak di sisi Allah. Jadi maknanya daripada hadis ni, turutan itu makna kata selepas kita telah mengesahkan akan keimanan kita pada Allah dan Rasul, maka wajib ke atas diri kita pula untuk menolong akan agama Allah dengan melakukan jihad fi sabilillah, seperti mana dengan mempelajari ilmu agama untuk menolong akan agama Allah. Maka insya-Allah dengan kita tolong agama Allah, Allah tolong kita menyempurnakan ibadah haji kita dan mengurniakan akan haji yang mabrur. Kerana janji Allah, intansurullah yansurkum. Siapa tolong agama Allah, maka Allah tolong dia balik. Baik. Jadi itu mukaddimah kita. Baik, hari ini kita mulakan dengan sambungan pengajian komunikasi Lughatul Arabiyah kita, bahasa Arab. Jadi hari ini kita tambah perkataan baru, iaitu perkataan dini, dal ya nun ya, dini. Asalnya din, dal ya nun, din tu maknanya agama, ditambah ya di belakangnya menunjukkan kepunyaan kita. Dini maknanya agamaku. Jadi ayat, contoh ayatnya, dini Islam, agamaku Islam. Nah, orang tanya, ma dini, apa ma dinuka, apa agama kamu? Dini Islam. Ma tu apa? Kan? Ka tu engkau, ma dinuka, apa agama engkau? Dini Islam, agamaku Islam. Kemudian perkataan yang kedua kita nak belajar, baladi. Bukan baldi. Salah tulis kan. Baladi. Balam dal ya. Asalnya balad.
balad tu maksudnya negara. Baladi, negaraku. Jadi contoh ayatnya, baladi Malaysia. Negaraku Malaysia. Kemudian kita tambah satu lagi, wilayati. Asal perkataan wilayah. Waw, lam alif, ya ta marbutah. Wilayah. Wilayah tu maksudnya negeri. Wilayati, negeriku. Macam saya, wilayati Selangor. Negeriku, negeri saya Selangor. Baik. Jadi kita tiga ni dulu. Sikit-sikit lah, jangan banyak sangat. Kan terbalik-terbalik kan, wilayah pergi ke negara, baladi pergi negeri. Kan? Jadi ambil ni dulu. Jadi bolehlah kita praktik-praktikkan bercakap. Imarahkan dalam grup kita tu untuk kita cuba melatihkan diri bercakap. Buat macam Ustaz Borhan dengan seorang lagi tu, siapa dah, dia buat dalam bentuk audio tu. Jadi kita boleh berlatih kita bercakap. Kalau tulis je, kadang-kadang tulis je lah. Baik, selesai. Kemudiannya kita pergi menjawab soalan. Okey, di sini ada 3 soalan asalnya, tapi saya jawab 2 je. Kerana soalan yang satu lagi berkenaan dengan hadis 15 Ramadan tu, sekarang tengah kecoh kan. Jadi Ana tak sempat lagi mentelaah tentang hadis 15 Ramadan ni. Dan kita pun belum pernah jumpa dalam kitab lagi. Tapi saya akan cuba cari tengoklah. Jadi yang ni tangguh dulu. Saya jawab soalan lain dulu. Okey, antaranya soalan yang pertama, salam tuan, saya memang tiap hari tak payah baca yang tu kan. Mana soalan dia? Ada sebut bab solat. Okey, baik. Jadi saya ada kemuskilan sikit. Saya ada baca buku tentang mazhab Hanafi. Dia baca buku mazhab Hanafi. Dalam solat selepas imam baca Fatihah, makmum tak perlu baca apa-apa. Sedangkan mazhab Syafi'i kita, selepas imam baca Fatihah, wajib makmum baca juga. Jadi soalan saya, adakah bab baca Fatihah makmum ni ijtihad para imam mazhab, ataupun ada hadis mengatakan makmum boleh pilih antara nak baca ke tak nak baca? Minta tolong sangat-sangat tuan. Saya harap ustaz dapat jawablah. Baik. Jadi dalam bab makmum membaca Fatihah. Okey, jadi kita sembahyang jemaah. Imam baca Fatihah, waladhalin, amin. Kemudian kalau kita sini Malaysia ni, kita baca Fatihah. Okey, jadi itu soalan dia. Jadi nak baca Fatihah ni macam mana ni? Kena baca ke tak kena baca? Wajib baca ke tak wajib baca? Sebab dia ada baca dalam buku mazhab Hanafi, kata tak payah baca. Okey, baik. Dalam masalah makmum membaca Fatihah selepas imam, dia berlaku 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, yakni Nu'man bin Thabit. Pendapat mazhab Imam Hanafi kata tak wajib baca. Betul lah dia baca buku mazhab Hanafi itu, betul. Memang mazhab Hanafi tak wajib baca Fatihah. Kerana Imam Abu Hanifah berpegang kepada hadis man kana lahu imam fakira'atu macam mana hadis tu? Fakira'atu lahu qira'ah. Fakira'atu lahu qira'ah. Yang erti dari hadis ni maknanya siapa yang berimam dan kemudian imam baca Fatihah, maknanya Fatihah dia Fatihah imam. Hadis tu kan, dalam hadis tu lah. Hadis tu riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Malik. Jadi ini satu pendapat. Jadi ini satu pendapat dari sudut mazhab Hanafi. Pendapat yang kedua, pendapat mazhab kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cenderung kepada wajib baca berdasarkan hadis la solata liman lam yaqra' bi Fatihah. La solata, tidak sah solat, liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul kitab. Kerana syarahnya makna liman tu bagi siapa tu tak kira lah.
tak kira imam atau makmum, semua kena baca Fatihah. Imam pun kena baca Fatihah, makmum pun kena baca Fatihah. Jadi berdasarkan yang imam kita, Imam Syafi'i kata wajib makmum baca Fatihah selepas imam baca Fatihah. Cumanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i disunatkan, kata Imam Nawawi, disunatkan akan imam melambatkan bacaan surah kerana disuruh akan makmum itu mendengar akan bacaan imam. Jadi kalau imam baca surah, makmum baca Fatihah, siapa nak dengar imam baca surah? Jadi disunatkan imam lambatkan sedikit membaca surah untuk memberi peluang makmum baca Fatihah dulu, kemudian imam baca surah, makmum dengar bacaan surah imam. Itu. Tapi hukumnya sunat. Sunat saja lambatkan bacaan surah tadi. Kalau dia baca terus pun tak ada masalah. Cuma ni dalam masalah hukum. Pendapat yang ketiga, pendapat mazhab Imam Malik dan juga kecenderungan mazhabnya Hambali. Jadi pendapat yang ketiga kata begini. Kalau makmum dengar Fatihah imam, makmum tak payah baca. Tapi kalau makmum tak dengar Fatihah imam, makmum kena baca. Itu pendapat yang ketiga. Contohnya sembahyang maghrib, makmum dengar Fatihah imam, jadi makmum tak payah baca Fatihah. Tapi kalau sembahyang zuhur, sembahyang asar, bacaan sir perlahan, maka makmum kena baca Fatihah. Ini pendapat mazhab Maliki dan kecenderungan mazhab Hambali. Jadi ini tiga pendapat. Jadi kita di Malaysia masyhur dah kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Maka kita wajib mengikut mazhab Imam Syafi'i, kerana itulah pegangan mazhab kita. Maka wajib ke atas kita membaca Fatihah. Seperti mana telah dijawab bayan linnas di dalam Dr. Zulkifli Al-Bakri, mufti wilayah dulu. Dia ada jawab dah masalah ni. Sebab orang banyak duk tanya. Sebab apa? Mazhab-mazhab lain tu di negara lain. Tapi memanglah tak salah kalau kita nak berpegang pada mazhab lain. Tapi jangan main tukar-tukar mazhab suka-suka hati gitu. Bila kita pegang mazhab Syafi'i, maknanya kita kena mendalami segala ilmu fiqah dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita nak pegang mazhab Hanafi, maknanya tak payah baca Fatihah lepas tu imam baca. Boleh juga, tak salah, sebab empat-empat imam mazhab ni muktabar belaka, mujtahid belaka, orang yang pakar dalam ilmu agama, dalam ilmu fiqah. Tetapi syarat dia, kita kena mengajilah dalam bab ilmu fiqah, dalam mengikut mazhab Hanafi. Kena semua sekali. Wuduknya kena mazhab Hanafi. Semualah cara-cara fiqah dia kena ikut mazhab Hanafi, sebab dia berpegang pada mazhab Hanafi. Jangan kejap Syafi'i, kejap Hanafi, kejap Hambali. Tak mahu jadi gitu. Dia tak cantik, tak ada adab dalam bentuk pengajiannya, dalam bentuk pengamalan dia. Jadi ginilah senang ringkasnya jawapan dia daripada soalan tadi. Memang berlaku perbezaan pendapat, kerana ini adalah perkara ijtihad di kalangan ulama tentang bacaan Fatihah itu wajib dibaca oleh makmum ataupun tidak bagi solat berjemaah. Adapun solat persendirian, individu, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa semua kena baca Fatihah sendirilah, sebab dia sembahyang seorang. Tapi kalau sembahyang jemaah, maka berlaku khilaf di kalangan ulama tentang pembacaan Fatihah selepas imam membaca Fatihah bagi makmum. Tapi ni makmum, jangan imam lah. Imam tak baca Fatihah, habis makmum dah jadi tak sah. Ni masalah makmum, bukan masalah imam, masalah makmum. Baik. Hadisnya kita dah bacakan tadi dah. Okey, selesai. Harap-harap mendapat jawapan dah. Yang kedua, soalan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada soalan dari kuliah tadi, kuliah yang semalam. Apakah hukum akal ini hanya diterima dari 5 panca indera manusia saja? Okey, bagus. Soalan dia berkaitan dengan apa yang kita belajar semalam tentang hukum akal. Jadi dia tanya, adakah hukum akal ini hanya diterima oleh 5 panca indera manusia saja? Panca indera tu maksud ni lah, mata, telinga, apa semua ni lah yang mengesan sesuatu ni. Okey, baik. Dia sebenarnya hukum akal ni dia berkait dengan akal. Adapun 5 panca indera itu yang menyampaikan kepada akal. Ialah
Contoh macam saya buat contoh semalam tu pasal air. Nak kata cawan atas meja. Macam mana akal boleh terus nak kata cawan atas meja? Mesti akal tu dia melihat daripada mata. Mata yang memaklumkan, mata yang lihat dulu bahawa cawan tu ada atas meja. Maka kalau kita belajar sains, dia ada macam dia punya reseptor. Dia punya wire-wire lah, urat dalam ni. Dia akan move pergi ke bahagian kepala untuk memaklumkan kepada kepala apa maklumat yang dia dapat. Jadi maklumat yang dapat melihat ada cawan di atas kepala. Akal yang mengesahkan, akal kata ya memang ada cawan di atas kepala. Jadi kalau ikut pada soalan dia ni, betul lah juga. Maknanya memang daripada 5 panca indera inilah untuk membawa maklumat itu kepada akal. Maka akal lah yang menetapkan hukum, maka terjadilah ia akan hukum akal. Tetapi kadang-kadang tu ialah dia yang pentingnya sebenarnya pada sudut akal. Macam kita bicara tentang ketuhanan lah. Allah itu wujud. Macam mana kita nak nampak mata kita tak nampak dengan mata kita, tapi kita nak melihat benda yang ada dah, ciptaan Allah, makhluk ni. Maka melihat makhluk itu membawa kepada akal. Akal fikir kalau makhluk ada, pasti ada khalik. Maka dengan akal tadilah menetapkan bahawa ya Tuhan tu ada. Kenapa kamu kata Tuhan ada? Kerana aku melihat makhluk tu ada. Makhluk tu jadi dalil, makhluk tu jadi bukti. Contoh kalau kita nak pergi rumah ustaz, nak tahu ustaz ada kat rumah ke tak ada rumah, kita tengok slipper ada, kereta pun ada, motor pun ada. Maka kita kata ustaz ada dalam rumah. Tengok pula lampu pun terpasang, ada dengar suara orang dalam rumah. Jadi kita pun berkata ustaz ada. Sedangkan kita tak nampak lagi ustaz, tapi kita kata ustaz ada dalam rumah. Kenapa? Kerana kita melihat dengan panca indera kita tadi, melihat adanya kasut, adanya slipper, adanya kereta, adanya motor. Maka sampai ke akal, akal berfikir mustahil ustaz tak ada, kerana kasut dia ada, kereta dia ada, motor dia ada, dan ada bunyi suara dalam rumah, lampu pun terpasang. Jadi itu yang menjadikan bukti, walaupun orangnya belum kita nampak lagi. Moga-moga dapat menjawab soalan lah. Baik. Kemudian selesai, kita terus masuk ke bahagian kitab kita. Seterusnya kita belajar muka surat apa? Muka surat 5. 5 Bahagian-bahagian syarak. Selesai hukum akal dah, sekarang masuk hukum syarak. Hukum syarak itu terbahagi 5. Hukum syarak terbahagi kepada 5. Juga dipanggil hukum syarak ni juga dipanggil hukum taklifi. Nama lain dia lah. Hukum taklifi. Apa dia taklifi nanti kita akan bincang nanti. Tak apa, ambil dulu. Jadi hukum taklifi atau hukum syarak itu ada 5. Pertama wajib, kedua sunat, 3 harus, 4 makruh, 5 haram. Berkenaan dengan harus ni, setengah kitab lain dia tak guna perkataan harus, dia pakai perkataan mubah. Mubah pun harus juga. Perkataan saja, perbezaan. Nanti jangan terkejut pula baca kitab lain tengok asal ada mubah ni. Mubah tu maknanya harus. Okey, baik. Kita pergi satu-satu. Pertama wajib. Makna wajib iaitu barang yang diberi pahala pada mengerjakannya dan disiksa pada meninggalkannya, seperti sembahyang fardu. Okey, wajib pada syarak atau wajib pada hukum syarak atau hukum taklifi, artinya kalau dibuat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Syarat dia ma yusabu ala fa'iluhu wa yu'aqabu ala tarikuhu. Tak apalah yang kita tak ingat yang syarat bahasa Melayu, tak apa dah. Yang pentingnya ini asas kita. Pegang makna wajib, buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Itu makna wajib. Contoh dia bagi sini, sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Sebab tu ulama kata, nak masuk neraka bukan payah sangat. Bukan nak kena gitika nombor ekor baru layak masuk neraka. Dengan tak sembahyang, layak dah masuk neraka. Orang azan bang apa semua buat tak erti, tak semayang, sengaja meninggalkan solat. Kalau tertinggal semayang tu, itu lain. Nak qada balik dan sebagainya. Tak, ni semayang ada masa tapi dia buat tak erti, berdosa.
Tak? Begitu juga semayang pada waktu-waktu yang diharamkan semayang. Nanti kita akan belajar waktu-waktu haram semayang. Nanti dulu, jangan masuk dulu. Nanti lagi pening. Baik. Yang kedua, sunat. Sunat iaitu barang yang diberi pahala pada mengerjakannya dan tidak diseksa pada meninggalkannya. Ma yusabu ala fa'iluhu wala yu'aqabu ala tarikuhu. Nah, dapat pahala kalau buat, tak dapat apa-apa. Pahala tak dapat, dosa tak dapat kalau tak buat. Tapi kalau buat, dapat pahala. Faham betul-betul? Kalau buat, dapat pahala. Kalau tak buat, tak dapat apa-apa. Pahala tak dapat, dosa tak dapat. Itu namanya sunat. Nah, jadi orang yang meninggalkan perbuatan sunat, dia tak dihukumkan dosa. Cuma dipanggil luput fadilat. Maksud luput fadilat, rugilah tak dapat pahala. Tu panggil luput fadilat. Maknanya rugi, tak dapat pahala. Sebab kalau dia buat, boleh pahala. Seperti contoh bersedekah dan berderma. Dia tulis sini berderma. Berderma, maksud menderma lah. Ni bahasa lama katnya. Bersedekah dan menderma lah. Bersedekah dan derma sunat. Kalau dia bagi, boleh pahala. Kalau tak bagi, kalau dia tak bagi, tak dapat apa-apa. Jadi kedekut pahit je lah. Yang ketiga, harus. Hukum tiga harus. Apa makna harus? Iaitu barang yang tidak diberi pahala pada mengerjakannya dan tidak diseksa pada meninggalkannya. Wala yusabu ala macam mana? Wala yusabu ala fa'iluhu wala yu'aqabu ala tarikuhu. Buat pun tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Pahala tak dapat, dosa tak dapat. Itu maknanya harus. Tak dapat apa-apa. Apa contohnya dia bagi? Seperti makan, minum dan sebagainya. Perkara-perkara asas manusia yang tidak berkait dengan hal-hal ibadat. Seperti makan, minum, berjalan, berlari, lompat, tak kira lah nak buat apa pun. Kan? Okey. Nanti kita akan uji lepas ni. Nak tengok faham tak? Okey, baik. Jadi itu maknanya harus. Buat tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Keempat, makruh. Iaitu barang yang diberi pahala kerana meninggalkannya dan tidak diseksa pada mengerjakannya. Makruh pula, kalau buat tak dapat apa-apa. Kalau buat makruh tu tak dapat apa-apa. Pahala tak dapat, dosa tak dapat. Tapi kalau tak buat, kita tinggalkan dia, tak buat. Kalau tak buat, boleh pahala. Tu makruh. Kita tak buat, boleh pahala. Dapat pahala. Kan? Kalau tak buat. Tapi kalau buat juga, tak dapat apa. Tak dia je lah. Tu. Seperti makan benda yang membawa busuk mulut. Salah hadis Nabi kata, ceritanya kisah Al-Ayub Al-Ansari. Nabi hijrah ke Madinah. Nabi tumpang teduh di rumah Abu Ayub Al-Ansari. Jadi satu hari Abu Ayub Al-Ansari dia buat makan. Dalam makanan tu ada bawang. Jadi selalunya Nabi makan banyaklah. Ada yang tinggal pun sikit-sikit je. Kemudian Abu Ayub ni dengan isteri dia, amalan dia, dia orang akan makan sisa-sisa Nabi makan. Sebab nak ambil tu keberkatan tu. Kan? Lepas Nabi dah habis makan, dia ambil, bawa pergi dapur, dia makan yang apa yang Nabi tinggal kat situ. Kita boleh amal lah. Kalau ustaz-ustaz, ulama-ulama makan, nah, kemudian ada bahagian dia tak habis sikit, ambil bahagian dia tu. Berkat. InsyaAllah. Ana pernah makan bahagian Tok Guru. Tok Guru tak habis, kita makan. Moga-moga kita dapat jadi macam dia. Gitu. Baik. Jadi tak mana tadi? Makan tadi. Jadi Nabi tak makan. Nabi tak usik lauk tu. Bila bawa ke dapur, Abu Ayub tengok, langsung tak usik. Kenapa Nabi tak makan? Akhirnya kan nak kata puasa tak logik kan, sebab waktu tu makan malam. Jadi Abu Ayub tanya, kenapa Nabi tak makan? Nabi kata kerana di dalam makanan ada bawang.
Nabi kata Nabi tak minat bawang. Tak apalah. Jadi start daripada itulah Abu Ayyub dengan isteri dia mengamalkan tidak makan bawang. Kerana mengikut akan sunnah Nabi. Jadi makan bawang ni kes benda. Kes bau busuk mulut. Tapi bau bawang taklah busuk sangat banding dengan bau okok lagi busuk lagi. Tu yang jadi makruh isap okok. Nak semayang tu bau habis tengah sujud. Kan bau okok lah. Ataupun tak kira lah makan-makan benda-benda apa yang berbau busuk. Tak payah kata makan ketiak busuk pun makruh ke? Nampak? Angkat takbir, tumbang habis 3 saf. Nak? Ketiak masam busuk juga walaupun dia tak makan. Ketiak dia. Itu makruh hukum dia. Kelima, haram. Haram. Dengan tambah pula haram jadah. Haram je. Jadah tak ada. Haram. Iaitu barang yang diberi pahala pada meninggalkannya dan diseksa pada mengerjakannya. Okey, haram ni maknanya senang je. Terbalik dengan wajib. Haram kalau buat berdosa, tak buat pahala. Kita tinggalkan perbuatan haram, jadi pahala. Dapat pahala. Macam lah katalah jadi trend. Anak-anak Melayu minum arak. Kita tak minum arak. Kita dapat pahala. Dengan sebab apa dapat pahala? Sebab tak minum arak. Tu pemurahnya Allah. Tak buat pun Allah bagi ganjaran. Tu benda tak buat. Sebab apa? Sebab kita taat. Taat itulah sebabnya Allah sayang. Bukan pasal ibadat tu semata. Taat tu, ketaatan. Jadi itu dia haram. Kalau buat tak dapat apa-apa, meninggalkannya boleh pahala. Contoh seperti minum arak dan berjudi. Contoh minum arak, berjudi. Tinggalkan ni, tinggalkan arak, tinggalkan judi, boleh pahala. Kalau buat, boleh dosa. Selesai. Kita belajar takat tu dulu. Nanti kita akan sambung seterusnya. Bahagian-bahagian hukum adat pula. Hukum akal dah, hukum syarak dah, lah kali hukum adat. Sebelum tu kita buat soalan. Boleh? Bukan yang kat dalam ni lah. Yang di sini. Nak tengok kefahaman lah. Apam dulu. Hanafi. Moga-moga jadi macam Imam Hanafi. Okey. Apa nak letak hukum? Daripada 5 hukum taklifi ni, apa yang kita nak letak? Kalau soalan dia, orang tanya pada Apam, wahai Apam pula, Ustaz Hanafi, wahai Ustaz Hanafi, apakah hukum berjoget? Kan trend sekarang ni TikTok ni. Jadi apa hukum menari, hukum berjoget? Nak jawab macam ni? Daripada 5 hukum. Wajib. Wajib joget dengan ustaz joget. Nak kata hukum apa? Haram. Haram terus. Joget haram. Tak boleh joget langsung. Ikut trend. Ikut trend Yahudi. Sebab tu jadi haram. Ada khilaf daripada ulama lain? Bukan tak betul, tapi salah. Bukan haram terus, faham? Okey. Pertama sekali, untuk menyatakan wajib atau haram, dia mesti ada nas qat'i, nama dia. Nas qat'i itu mesti ada berdasarkan ayat Quran atau hadis. Kalau ada ayat Quran dan ada hadis sahih, hadis lemah tak boleh, hadis sahih, maka hukum tu potong terus, putus. Kalau wajib, wajib. Kalau haram, haram. Okey. Adapun kalau benda tu tidak disebut dalam Quran atau tak disebut dalam hadis, perlu kepada ijma' ulama' dan qiyas ulama'. Sekarang ni kita tengok dulu. Kata ulama' dari sudut hukum fiqah ni, asal hukum semuanya mubah. Kalau kita mengaji, asal hukum semuanya mubah. Maknanya asal hukum semuanya harus. Termasuk menari tadi. Joget asal hukumnya harus. Joget pun lantak hang, tak nak joget pun tak apa gak. Joget pun tak dapat apa-apa, tak joget pun tak dapat apa-apa. Tetapi dia boleh berubah menjadi wajib, boleh berubah menjadi sunat, boleh berubah menjadi makruh, boleh berubah menjadi haram. Tapi asalnya harus dulu kita nak letak. Bila masa dia jadi wajib? Bila joget tu jadi wajib? Ustaz Burhan pula. Suami suruh. Untung siapa kahwin dengan Ustaz Burhan, sebab dia akan suruh joget. Jadi bila suami suruh, kena joget.
Suami balik dari semayang isyak. Dengan tasbih mana, balik-balik. Yang, joget sekali yang. Atas mesin masuk. Cik kena joget atas mesin masuk. Benda yang tak mencederakan diri lah. Kan? Kena joget. Nah, sebab suami suruh. Suami suruh bukan benda yang salah. Ada. Okey, betul dah. Sebaik boleh jawab. Ustaz Syahmi pula. Kan? Bila masa kalau joget ni tadi boleh berubah menjadi sunat? Mak ayah suruh sunat. Ada mak ayah pula suruh. Ya, macam mana boleh jadi sunat? Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat apa-apa. Dia macam bersenam tu lah. Okey, bagus. Doktor kata awak ni kena bersenam lah sikit-sikit. Jadi dia pun senam 1, 2 gitu. Jadi dia bersenam tu macam joget lah. Jadi hukumnya sunat. Kalau untuk kesihatan kebaikannya dan kebaikan kesihatannya untuk menyempurnakan hal-hal agama supaya bila sihat boleh semayang, boleh mengerjakan ibadat, maka boleh pahala. Dengan bersenam tadi. Tapi kalau dia tak buat, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa, cuma degil je lah. Doktor kata suruh joget tak nak. Kan? Tu je lah. Kemudian jadi harus Ustaz Komar. Harus dah, makruh. Jadi makruh. Macam ni boleh jadi makruh joget tadi? Kalau buat tak apa-apa, tak buat boleh pahala. Makruh. Kalau saya saja joget depan orang, janji tak tahu nak janji tak buka aurat lah. Kalau menimbulkan malu. Okey, bagus. Dia lelaki, dia joget depan lelaki juga. Joget tu saja nak orang cakap apa, sajalah perangai gedik dia, nak mengaibkan diri, memalukan diri dia sendiri. Hukumnya makruh. Kalau dia buat agak nampak bodoh je lah. Tapi kalau dia tak buat lagi bagus. Sebab apa? Nak orang cakap membodoh-bodohkan diri, nak mengaib-aibkan diri. Okey. Yang terakhir haram. Joget macam Ustaz Hanafi kata tadi, joget tu haram. Haram ni bila dia melanggar syarak. Mana langgar syarak? Pergi buat TikTok, dia perempuan nampak habis bentuk dada-dada ponggong-ponggong, joget depan telefon dia tu, rakam, lepas tu share di khalayak ramai. Situ yang jadi haram. Kalau orang yang sama gak Ustaz Hanafi, tu juga dada nampak habis, baju ketat-ketat sampai nampak dada, nampak punggung, dia joget depan kamera, dia rakam, tapi dia send dekat suami dia. Boleh tak boleh? Haram ke tak? Kenapa tak haram? Kan suami dia tengok. Suami dia. Tak apalah suami dia. Bukan suami jiran dia. Suami jiran dia haram. Suami dia tak ada masalah, ada bini dia. Memang suami dia kata, suami dia duduk jauh, kena PKP tak boleh balik. Kan? Suami dia kata rindu kat awak, hantar gambar joget sekali. Nampak? Kalau boleh akan seksi-seksi dah. Kena boleh buat. Tak ada masalah. Yang salah ni joget di khalayak ramai. Sama juga dulu pernah berlaku di televisyen. Apa tu? Perancangan apa tu joget tu? Apa nama dia? Warak nama ustaz-ustaz ni tak tengok ni. Bukan Gegar Vaganza. Sehati Berdansa. Dia menari lelaki perempuan, pasangan suami isteri. Suami isteri bukan orang lain, suami isteri. Jadi berlaku pertikaian. Ustaz-ustaz marah. Depa jawab balik, apa salah? Depa bukan mahram. Depa suami isteri. Laki bini dah. Memanglah laki bini, tapi sebab tayang depan orang ramai, situ yang salah. Memang suami isteri joget tak ada masalah. Nak joget dari pagi sampai ke malam kat rumah tak ada masalah. Sampai jatuh habis bawah katil tak ada masalah. Tapi yang salahnya bila tayangan joget itu di khalayak ramai. Orang yang tak patut melihatnya. Orang yang haram melihatnya. Situ yang jadi haram. Maka hukum tu jadi haram.
Jadi pengajaran yang kita ambil daripada hujung ni, maknanya hukum taklifi ni dia boleh berubah mengikut keadaan. Nak? Sebab tu kebanyakan perkara dia takkan lari daripada 5 hukum ni. Dia takkan lari daripada 5 hukum ni. Walaupun sama juga dengan semayang. Semayang ada 5 hukum. Ada yang kadang-kadang semayang tu wajib, kadang-kadang sunat, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Mana semayang tu wajib? Semayang fardu. Yang sunat, semayang sunat lah. Yang makruh, semayang yang melambat-lambatkan waktunya. Makruh semayangnya tu, memang semayangnya waktu wajib, tapi hukumnya jadi makruh. Kerana sengaja melambat-lambatkan. Haram meninggalkan semayang. Ataupun haram semayang, tak boleh semayang kerana ada manik. Apa maniknya? Sebab ada hadas besar, haid nifas. Jadi tak boleh semayang. Jadi kalau semayang enggak, hukumnya haram. Jadi hukum tu boleh berubah. Tengok pada keadaan. Jangan kita nampak satu benda tu nampak baik. Contoh semayang, oh yang ni confirm boleh, wajib je. Tengok dulu, kadang-kadang dia jadi haram. Begitu juga benda yang nampak salah. Contoh minum arak, terus kita hukumkan haram. Betul ia haram, tapi kadang-kadang ada ketika dia tak jadi haram. Bila darurat, dia jadi harus. Air kering langsung, tanah kering. Dia kena selamatkan nyawa. Kerana dalam Islam, nyawa itu lebih utama. Kena selamatkan nyawa. Jadi dia nampak kebetulan air yang ada ni kasbek ke tepi dia. Jadi dia terpaksa minum untuk meneruskan hidup. Sebab kalau tak minum, mati dia. Maka dia boleh minum waktu tu, hukumnya jadi harus. Tapi bukan minum sampai tahap kenyang. Sekadar untuk menghilangkan diri daripada jadi mudarat kepada kematian. Supaya boleh terus hidup saja. Sambil terus hidup tu, terus cari air yang halal. Terus berjalan ke tempat yang orang ramai dan sebagainya. Jadi pada ketika darurah, dia boleh berubah akan hukum dia. Jadi kena fahamnya, hukum taklifi ni, hukum syarak ni boleh berubah mengikut keadaan. Jadi kita nak kena faham keadaan tu, kita mengaji, nanti baru kita faham nak gaul macam mana hukum syarak ni. Sebab tu peringkat awal diterangkan dulu hukum syarak tu apa dia, wajib apa semua. Sebab nanti kita belajar dalam bab fiqh, kita akan lebih mendalami tentang hukum taklifi ni. Macam mana nak kata okey yang ni wajib, yang ni sunat, yang ni harus, ni makruh, ni haram. Okey, baik. Kadang-kadang hukum harus tu berubah menjadi sunat. Contohnya makan, minum, mandi dan sebagainya. Tapi kalau makan minum tadi diniatkan kerana Allah, untuk ibadat pada Allah, maka makannya tak jadi harus dah, makannya jadi sunat. Sebab makannya boleh pahala. Jadi kita yang beramal, kita jenis orang mengaji, buat apa pun yang asalnya namanya harus, kita ubah, tak nak jadi harus. Kita buat semua kerana Allah. Kita buat untuk tolong agama Allah, untuk ibadat pada Allah. Maka setiap perbuatan kita boleh pahala. Sebab setiap perbuatan itu jadi sunat. Makan kita sunat, minum kita sunat, tidur kita sunat, jadi pahala. Nak tidur malam ni, nak kita niatkan esok nak bangkit tahajud, esok nak semayang subuh berjemaah, maka tidur tadi jadi pahala. Sebab apa? Sebab tidurnya niat kerana Allah, untuk beribadat pada Allah. Jadi semua jadi pahala. Sebab tu Nabi ajar kita baca doa. Kita nak masuk tandas, baca doa. Supaya bila baca doa tadi tu, kita niat kerana Allah. Sehingga kan buang air kecil, buang air besar pun kerana Allah, boleh jadi pahala. Kerana jadi amalan sunat, jadi dapat pahala. Jadi kadar tu dululah pemahaman kita tentang masalah hukum syarak. Nanti kita akan bertemu kembali pelajaran seterusnya, hukum adat pula. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.